Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa wahidukum fillah. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, semoga limpah rahmat dan karunia Allah kepada kita sentiasa ada dalam hidup kita, dalam masa kita, dalam waktu kita, dalam kehidupan kita. Diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita, insyaAllah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan limpah kurnia Allah kita boleh menyambung pembacaan kita. Alhamdulillah. Kita masih lagi di bawah bab taubat dalam siri yang berikutnya ini. Mungkin kita dah siri kelima tu, tapi masih di bawah tajuk taubat. Kita dah berdiskusi tentang bab taubat dah masuk kelima kali. Alhamdulillah. Kita di bawah bab masih lagi di pada muka surat 160. Masih di bawah muka surat 160 untuk melihat apakah penjelasan daripada penulis kita, Allah merahmati dia rahmatullah alaih, Syekh Mandiri kita, di bawah kitab Penawar Bagi Hati. Kita masuk, saya ulang sikit aja dua baris di atas. Kata penulis kita, dan ketahui olehmu bahawasanya maka taubat pada lugah itu artinya kembali dan pulang. Dari segi bahasa merujuk kepada makna ar-ruju'. Taba ilallah yatubu tauban wa taubatan, wa mataban bermakna anaba wa raja'a 'anil ma'siyati ila ta'ati, iaitu orang yang bertaubat kepada Allah ialah orang yang kembali kepada Allah dari perbuatan maksiat menuju kepada perbuatan taat. Itu dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Kemudian penulis kata kepada kita, itu dari segi makna lughah, dari segi bahasa. Malam ni kita nak melihat dari segi istilah dia. Dari segi istilah dia, taubat ni apa? Dan rasanya inilah tajuk yang penting. Taubat dilihat dari segi istilah. Kita kena compare antara lughah dan istilah, baru kita dapat makna yang sempurna. Kita tahu dari segi makna asal taubat, dari segi bahasa merujuk kepada makna kembali. Anaba wa raja'a. Anaba bermakna kembali, wa raja'a pun makna kembali. Kembali apa? Kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat, dosa, dan kembali kepada taat. Itu makna segi bahasa. Dari segi syarak, dari segi istilah yang kita nak pakai, penulis kata, dan pada syarak, penulis kata pada muka surat 160, dia kata dan pada syarak, dia maksud pada syarak barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Dari segi syarak, taubat itu dia ada 3 rukun, dia ada 3 sendi, 3 benda ni cukup. Itu dikatakan taubat. Apa dia? Pertama dia kata menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah, maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal, atau menyesal ia tiada kerana Allah, seperti menyesal ia kerana bala yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Ini yang pertama. Taubat
dilihat dari segi makna syarak, iaitu dilihat dengan makna bila kata taubat itu dia merujuk kepada makna an-nadam, iaitu makna menyesal. Ini kita ambil dari segi pendekatan yang dibawa oleh penulis kita. Dan dia kata maksud menyesal di sini, menyesal itu kerana Allah. Menyesal itu kerana Allah. Di sini saya tidak berbincang panjang kerana di belakang tu nanti ada sikit perbincangan kita berkenaan dengan tiga-tiga tajuk ni. Pertama kita tengok dulu. Pertama dia kata menyesal. Menyesal. Apa yang kita nak selesaikan, an-nadam ni apa yang kita nak menyelesaikan, iaitu kita menyesal, kita kata ayyan dama ala fi'liha, kita menyesal kerana kita telah melakukan perkara yang menjauhkan kita pada Allah. So, taubat tadi bermakna kembali pada Allah, kembali daripada maksiat kepada taat. So maksiat menjauhkan kita pada Allah, dosa menjauhkan kita pada Allah. Maka kita itu menyesal kerana kita telah melakukan perkara menjauhkan kita dengan Allah. Satu. Dua, penulis kata meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang bertaubat ia. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Yang kedua adalah kita kena tinggalkan maksiat itu, berhenti. Kita panggil dengan perkataan al-iqla', kita stop, iaitu iqla' bermakna ayuqla'a an maksiatin. Kita stop maksiat yang kita buat. Maka penulis kata tak sah taubat kalau kawan tu dia bertaubat, masalahnya dia bertaubat di atas dosa, tinggal sembahyang. Dia pun angkat tangan, ya Allah, saya menyesal lah tinggal sembahyang, saya bertaubat. Lepas tu masuk lohak dia tak sembahyang. Dia bertaubat atas dosa, dia tinggal sembahyang, tapi dia masih meninggalkan sembahyang. Maka tak boleh begitu. Dia kata tak boleh. Bermakna syarat yang kedua, tinggal maksiat yang kita taubat itu. Tiga, dia kata mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiatnya itu. Ini jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Ya, ini yang ketiga, iaitu bercita-cita. Kita kata al-azmu, bercita-cita. Bercita-cita di sini ikhwan bermakna kita kata berusaha sungguh, bekerja sungguh supaya apa? Supaya la ya'uda ilaiha abada. Dia tidak kembali dah kepada maksiat itu. Dia kena bercita-cita, berusaha, berupaya sungguh-sungguh supaya dia tak kembali dah pada maksiat itu. Baik ikhwatul iman, a'azakumullah. Imam kita, Imam Ibn Hajar Asqalani, dia menggunakan perkataan yang menarik dalam kitab dia Fathul Bari. Menarik perkataan dia. Dia kata at-taubatu. Imam Ibn Hajar kata at-taubatu, taubat itu ialah al-i'tirafu wan-nadmu wal-iqla'u wal-azmu ala alla yu'awida al-insanu maqtarafahu. Ya, dia punya susunan kata dia menarik. Tadi kita tengok penulis kita kata taubat itu mesti ada menyesal, mesti tinggalkan maksiat.
Dan ketiga, kena berusaha, bercita-cita dalam hati tak mau kembali dah buat maksiat yang kita taubat tu. Itu penulis kita letak dia punya pendekatan, metod dia macam tu. Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari dia kata taubat itu ialah, tengok Ibnu Hajar imam kita, dia kata taubat itu ialah al-i'tirafu. Apa dia? Orang yang buat dosa itu bila dia nak bertaubat, dia kena mengakui, dia kena ada i'tiraf. Apa dia? Pengiktirafan benda yang dia bagi i'tiraf, benda dia buat tu salah. Dia kena ada i'tiraf, dia kena i'tiraf benda dia buat itu salah. Kalau dia tidak ada i'tiraf, dia tak ada i'tiraf, dia tak ada apa nama kita kata mengakui i'tiraf, mengakui yang dia buat itu dosa. So macam mana dia nak tinggal dosa tu, macam mana dia nak bertaubat daripada dosa tu? So kita tak boleh lah tidak ada i'tiraf. So macam mana nak i'tiraf benda tu kalau dia tak main daripada hati? Pasal tu penulis sebut tadi menyesal. Bila ada al-i'tiraf baru ada an-nadam, baru ada menyesal. Menyesal apa? Dia menyesal lah di atas benda yang dia i'tiraf itu salah. Dia menyesal kenapa dia i'tiraf benda tu salah dan dia buat benda salah. Macam mana dia boleh buat benda salah? Dan dia i'tiraf datang daripada lubuk hati dia. Dia nak bertaubat itu daripada hati dia, datang daripada hati dia. Bukan kerana balak, bukan kerana suatu musibah Tuhan bagi dia bertaubat, lepas tu Tuhan lepaskan dia daripada musibah, dah habis dah musibah tu dia kembali happy balik, dia ulang balik. Dah adanya al-i'tiraf, suatu pengakuan daripada diri dia tentang perkara yang dia buat itu adalah salah dan perkara itu menjauhkan dia pada Allah, maka dia nak kembali balik dekat pada Allah, maka itu nama dia al-i'tiraf. Ibnu Hajar kata wan nadam, bila ada al-i'tiraf ada yang kedua, penyesalan. Bila ada penyesalan, macam penulis kita habaq tadi, dia menyesal kenapa dia, macam mana dia boleh terlibat, kerana kealpaan dia, kerana kebodohan dia, kelalaian dia, kerana syahwat dia, kerana syubhat yang ada, kerana kelazatan kepada dosa-dosa itu. So dia menyesal. Bila ada menyesal, ingat pertama al-i'tiraf, kedua an-nadam, baru datang yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Wal iqla'u, iaitu dia terus mengambil tindakan untuk menghentikan perkara yang dia i'tiraf itu sebagai menjauhkan dia pada Allah, dan jadi menyesal tadi, dia mengambil tindakan stop dan. Lepas tu Ibnu Hajar kata wal azmu, dia kena ada suatu azam. Azam apa? Ala alla yu'awidal insanu maqtarafahu. Dia kena berazam, dia kena berusaha sungguh-sungguh supaya dia tidak kembali balik kepada dosa yang telah dia lakukan itu. Dia bekerja keras, dia berusaha untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Kalau keempat-empat ini ada, al-i'tiraf, an-nadam, al-iqla' dan al-azmu, empat-empat benda ni ada, maka dia telah pun memasukkan diri dia ke dalam syarat-syarat orang yang bertaubat, dan taubat dia telah memenuhi makna taubat di sisi syarak. Artinya taubat dia di atas manhaj yang betul, di atas metod yang betul. Baik, kata penulis kita sambung. Penulis ni kata apa? Penulis ni kata kepada kita, dia kata, dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu atau menggantikannya kepada empunyanya atau minta halal ia daripadanya dengan tafsil pada mazhab kita Asy-Syafi'i. So tadi kita tengok ada beberapa syarat. Kalau kita cantum antara Ibnu Hajar Asqalani dengan penulis kita Syekh Mandili, al-i'tiraf, mengakui, kita mengakui kata itu dosa.
Yang kedua, menyesal, an-nadam. Yang ketiga, kalau ikut Ibnu Hajar, al-iqla', hentikan dosa tu, stop terus. Keempat, al-azmu, bercita-cita tak mau dah ulang balik. 4. Maka yang kelima ni, kita kena tambah ni yang kelima. Apa dia? Kalau dosa kita itu berkaitan dengan orang, kita ambil harta orang. Macam ni ikhwan, kita ambil harta orang ni ada dua keadaan. Keadaan pertama, kita ambil hak dia, kita ambil hak orang. Dengan kita ambil hak dia, selama kita tak pulang balik hak tu pada dia, kawan tu hidup dia menjadi rosak, hidup dia jadi pasal, jadi rosak, jadi hancur lebok, hidup dia jadi cacat, hidup dia merana kerana kita mengambil hak dia. Kira-kira kalau kita pulang balik benda tu pada dia, hidup yang berana tadi dapat ditampung balik, taklah merana teruk sangat, label dia stabil balik. Baik, kalau kita ambil hak orang jenis lagu tu, dan andai kata kita pulang balik benda tu, hidup tu akan jadi elok pada dia, maka kena tambah yang keempat ini jadi syarat dia, iaitu wajib kita pergi pulang balik hak orang yang telah kita rampas hak dia, pulangkan balik. Dia ada bahagian kedua tadi. Bahagian kedua saya kata tadi, kita ambil hak orang ni ada dua jenis kan. Bahagian kedua, ada hak orang kita ambil. Kita ambil, memanglah kita ambil hak orang. Tapi selama kita ambil, hidup dia tak ada apa? Tak ada rosak, tak ada cacat, tak ada apa. Tapi memang kita ambil. Kalau kita pulang balik pun tak menambah apa-apa pun dekat dia. Maka yang macam ni yang peringkat kedua ni, maka dia taklah jadi syarat wajib sangat, dia menjadi syarat sempurna. Kita pulang balik seolah-olah kita bagilah hak dia balik, tapi dia dengan kita pulang tu tak tambah apa pun kat hidup dia. Jadi selama kita ambil pun tak cacat apa pun hidup dia. Bermakna dia tak menerima kesan, dia tak tanggung rugi, dia tak tanggung kerosakan, kecacatan hidup kerana kita ambil hak dia. Namun kita tetap berdosa kerana kita merampas hak orang. Kita telah makan harta orang dengan cara batil, dan itu termasuk dosa besar. Dan kita nak bertobat daripada dosa besar ini, kita kena patuh syarat dia, kita pergi pulang balik. Ada lagi satu yang ketiga, kita ambil hak dia, dia tak rugi apa-apa, dia tak mengalungi kerosakan apa-apa, dia tak tanggung kecacatan hidup apa-apa. Tapi kerana kita nak bertobat, kita nak pulanglah balik hak dia. Bila kita nak pulang balik hak dia, bila kita pulang balik hak dia, dia dapat balik hak dia, tak tambah apa. Tapi yang tambahnya ialah mafsadah. Mafsadah tu maksudnya apa? Dengan kita bagi tahu pada dia, Tuan, saya sebenarnya telah ambil hak Tuan ni, saya nak pulang balik. Kalau kita tak habaq, dia tak ada apa-apa. Tapi dengan kita habaq, kita tanggung mafsadah. Kita pula tanggung mafsadah kerosakan. Masalahnya dia mengamuk yang kita pun tak boleh tahan. Dia zalim kita lagi berat. Maka kalau berlaku yang ketiga ni, maka adalah perbahasan para ulama, kalau kita tak pergi pulangkan balik pun tak apa, kerana menghindar kerosakan itu lebih diutamakan oleh agama daripada melakukan kebaikan. Ini satu benda baik kita buat, tapi ini bukanlah benda baik. Kalau kita buat, kalau kita tak buat, kerosakan tak berlaku. Maka iaitu menjauhi kerosakan itu lebih baik daripada melakukan kebaikan. Ini hak dia, memang hak dia. Kita ambil cara salah, memang kita tanggung dosa. Tapi bila kita pulang balik, dia punya mengamuk tu, risiko yang dia bagi pada kita lebih besar daripada kita pulang balik kebaikan pada dia. Maka yang macam ni, kalau kita tak pulang balik pun kerana ada sebab yang macam ni, maka ini tidaklah menjejaskan taubat kita. Tapi yang penulis maksudkan di sini ialah, bila dosa kita berkaitan dengan orang, kita kena pulang balik. Ini kes yang mana? Kes yang mula tadi. Kita ambil hak dia, hidup dia jadi rosak,
dia tanggung kerugian, dia tanggung kecacatan dalam hidup, kita kata punah ranah lentang pukang hidup dia, lepas tu kita pulang balik hak dia. Dengan kita pulang balik hak dia, kita seolah-olah bagi rahmat pada dia, dia mendapat kebaikan yang banyak. Kalau yang macam ni confirm begitu, maka ini wajib kita pulang balik, sebab kita telah merampas hidup orang. Maka ini telah menjadi syarat yang keempat. Syarat yang keempat, kita makan bisnes orang, kita makan tanah orang, kita makan hasil orang, dia tanggung rugi, pulangkan balik. Pulangkan balik. Wajib kita pulangkan balik. Wajib kita elokkan, kita islahkan balik hidup dia. Baik, ini adalah memulangkan balik harta itu kerana kawan itu menanggung kerugian. Ini kata para ulama termasuk syarat taubat yang keempat. Baik, penulis kita kata, anda tengok, penulis kita kata bersalahan pada mazhab Imam Malik memada minta halal dengan ijmal pada dan ada padanya keluasan. Imam Malik kata kita boleh pergi minta bagi tahu pada orang kita salah secara ijmal. Ijmal ni macam orang Melayu buat lah. Ijmal ni pukul rata. Saya ni nak minta maaf lah pada Tuan atas silap salah saya, tapi tak abang salah apa. Tafsil bermakna kita habaq satu-satu kita habaq. Imam Malik kata secara ijmal sudah. Sama ada kita nak habaq kata saya telah merugikan Tuan, saya telah merosakkan hidup Tuan, saya dah makan harta Tuan. Sama ada kita nak habaq secara borong atau nak habaq secara perinci, kita kena tengok suasana lah. Suasana orang tu macam mana, respon balik dia pada kita macam mana, dia bagi tak mafsadah, kerosakan tu dia juga tanggung, kita juga tanggung. Kalau menerangkan dengan secara tafsil perincian, mengundang keburukan, eloklah secara ijmal. Kita kata pukul rata lah, Tuan saya minta maaf lah daripada ujung rambut sampai ujung kaki, yang kecil maupun yang besar, kalau saya ada salah pada Tuan. So dia dengar lagu tu pun dia kata tak apalah, bumi mana tak ditimpa hujan, gading mana tak diretak, tak retak, rakyat mana tak kena tipu, dia pun kata lagu tu. So kita pun selesailah. Imam Syafi'i dia mau tafsil habaq A sampai Z, tapi kita kena tengok suasana dia. Sebab tujuan kita bertobat bukan nak melahirkan mafsadah, nak melahirkan nak melahirkan maslahah kebaikan. So dengan kita bertobat mendatangkan keburukan, maka agama suruh kita stop keburukan. So kita nak berterus terang tu macam mana, kena tengok suasana itu. Baik, maka jika tiada kuasa ia memulangkannya, dia ambil harta orang nak pulang tak boleh, dan tiada menghalalkan oleh yang empunyanya, kawan tu pun tak alai kat dia, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia pada mengikhlaskan taubatnya dan memohon akan Allah Ta'ala, mudah-mudahan menjadikan ia akan yang empunya harta itu reda pada hari kiamat. Mungkin dia tengok pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kena pergi habaq dosa kita ke orang satu-satu, dia pergi habaq, dia habaq dia mendapat. Jadi tegang. Kawan tu maaf dia tak mau, halal benda dia ambil pun tak mau. Macam mana nak buat? Penulis kata kalau lah jadi lagu tu, hamba Allah ni kena bersungguh-sungguh ikhlaskan taubat daripada Allah. Dia nak bayar balik pun dia pun tak ada apa, ikhwan nak bayar apa. Pasal tu orang tua-tua ada pantun kan, pisang mas sebiji bawa belayak, masak sebiji atas peti. Hutang mas boleh bayar, hutang budi bawa ke mati. Kawan tu korek habis budi kawan tu ke dia, apa dia nak jawab? Tak boleh bayar. Maka apa dia kena buat? Dia kena bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, doa supaya Allah Ta'ala menjadikan Tuan orang yang kita buat salah tu hari akhirat dia redha dengan kita. Macam mana? Dalam dunia ni kita kena minta Allah ampun dosa kita, Allah ampun dosa dia. Allah rahmati kita, Allah rahmati dia. Allah mudahkan hidup kita, Allah mudahkan hidup dia.
benda tu kena ada di mulut kita sampai kita habis umur. Kenapa demikian ikhwan? Kerana dia berkaitan dengan orang. Baik, itu syarat taubat. Jadi saya ulang balik syarat taubat. Pertama tadi al-i'tiraf, mengakui dosa. Kedua menyesal. Ketiga stop dosa. Keempat berazam, tak mau ulang lagi dah. Kelima, pulangkan hak orang yang kita ambil. Sekiranya dengan memulang itu dapat mengelokkan hidup kawan tu balik. Itu kelima. Penulis kata, dan setengah daripada syarat taubat itu ketiadaan sampai roh kepada halkum dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat, seperti yang tersebut pada 2 hadis yang lalu. Maka ini dia jadi perkara yang kelima lah, perkara nombor 5, iaitu masa kita bertaubat adalah masa yang Tuhan terima taubat. Jangan bertaubat bila roh sampai tang sini dah. Doa orang cakap sepatah pun tak, main nak bertaubat, rasa nak bertaubat, lafaz pun tak ada, apa pun tak ada. Ataupun taubat bila matahari terbit sebelah barat. Dia bertaubat pada masa tak diterima taubat. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat dia. Penulis kita kata, itulah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam ayat dia. Allah berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi, dan Allah Ta'ala jua yang menerima ia akan taubat daripada hamba-Nya. Allah Ta'ala jua yang menerima akan taubat daripada hamba-Nya, ya. Iaitu kalau dia sempurnakan, apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, nescaya sah ia dan tak dapat tiada daripada diterima. Kalau dia boleh sempurnakan benda ni, 5 benda ni tadi, Allah terimalah taubat dia. Maka Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat 25, Allah kata, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi, Allah terima taubat daripada hamba Allah. Bila Allah terima taubat daripada hamba Allah, apa Tuhan buat? Allah kata, wa ya'fu 'anis sayyiati, apa dia? Allah akan memberi kemaafan daripada kesalahan, kejelekan hamba-hamba tu. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah sangat mengetahui apa yang hamba dia buat. Jadi kalau dipenuh syarat lagu tu, Allah terima. Bila Allah terima apa yang Allah buat, jadilah tajuk-tajuk yang kita baca sebelum ni. Wa ya'fu 'anis sayyiati, wa ya'fu 'anis sayyiati, Allah memaafkan semua as-sayyiat, kejelekan dia, kejahatan dia, keburukan dia, semua Allah maafkan. Jadi macam mana nak bagi Allah Ta'ala terima dan maaf kesalahan kita? Syarat itu perlu dipenuhi, ya. Takat yang kita baca tadi, berapa syarat dia? 5 syarat dia. Tengok lagi. Dan bermula doa dengan meminta taubat, menerima, dan bermula doa dengan menerima taubat, seperti Allahumma taqabbal taubati, hai Allah, terima olehmu akan taubatku. Yang ni dia jadi yang ke-6. Yang ke-6 apa dia, ikhwan? Dia jadi yang ke-6 yang ni. Apa dia? Orang yang bertaubat itu, dia kena berdoa pada Allah supaya Allah terima taubat dia. Ini Allah sebut lagi sekali daripada surah Syura tadi ayat 25. Allah sebut pada ayat 26. Pada ayat 26 Allah Ta'ala katakan, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi. Ayat 26 itu Tuhan kata Allah menerima doa. Wa yastajibul ladzina amanu, Allah menerima doa daripada orang yang beriman, yang beramal saleh. Wa yaziduhum min fadlihi, Allah tambah kepada orang-orang beriman yang beramal saleh ni, yang berdoa pada Allah ni, Allah tambah kurnia Allah kepada mereka. Jadi di antara syarat orang yang bertaubat itu ialah dia mesti meminta pada Allah supaya Allah Ta'ala terima dia punya doa dia, dia punya taubat dia. Itu yang ke-6. Baik ikhwan, saya tambah lagi satu. Kita dah ada 6 syarat yang mesti dipatuhi.
al-i'tiraf, an-nadam, al-i'tiraf, an-nadam, al-iqla', al-azmu. 4, 5, tunaikan balik, pulangkan balik hak orang yang mesti kita pulang balik. 7, 5, 6, kita bertaubat dalam masa yang diterima taubat. 7, mesti berdoa. Allah Ta'ala sepanjang masa hidup kita berdoa supaya Allah terima taubat kita. Dan kena tambah, mau tak mau kena tambah yang lagi satu ni. Apa dia? Kalau ketujuh syarat tu kita boleh tunai dengan elok, kalau satu ni tak ada, tak jadi juga. Apa dia? Al-ikhlasu, ikhlas kita dalam bertaubat pada Allah. Semua tu kena gue. Jadi ada berapa syarat, ikhwan? Mengakui dosa, menyesal, stop dosa, berazam tak buat dah, kembalikan balik hak orang yang telah kita ambil, bertaubat dalam masa yang diterima taubat. Apa lagi? Berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima taubat kita, dan ikhlas dengan semua perkara di atas. Anda tengok macam mana ikhlas memainkan peranan yang sangat besar. Ikhlas, jadi kesemua manhaj taubat kita itu di atas jalan Nabi kita Muhammad dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau kita boleh buat semua tu, Allah Ta'ala akan terima kita punya taubat. Ikhwan, saya katakan sikit bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita, ikhwan. Nabi cerita kepada kita itu dalam riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq, hadis ini hadis Abi Dawud dan lain-lain. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Nabi kata, "Ma min rajulin yuznibu dhanban summa yaqum fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Nabi kata kalau satu orang tu Nabi kata tidaklah daripada satu orang, dia ini yuznibu dhanban, dia ni terbuat dosa, terlajak buat dosa. Nanti saya akan hurai kenapa saya guna perkataan terlajak. Dia terlajak buat dosa. Lepas tu Nabi kata summa yaqum, kemudian Nabi kata dia pun terlajak buat dosa, dia pun bangkit. Dia pun, kita kata summa yaqum, dia bangkit berdiri. Dia buat dosa, dia bangkit. Apa dia buat? Fa yatatahharu, dia pergi ambil ayat semayang. Summa yusalli, lepas tu dia semayang. Habis dia semayang, summa yastaghfirullah, dia beristighfar kepada Allah atas dosa dia buat tadi. Nabi kata illa, melainkan Nabi kata ghafarallahu lahu, melainkan Allah pasti akan hapuskan dosa dia. Allah akan tutup dosa dia, Allah akan hapuskan dosa dia, Allah beri kemaafan pada dia, Allah tak akan angkat dah dosa dia di hari akhirat, Allah akan bagi syurga kat dia. Kemudian Nabi baca ayat yang ada pada 135 daripada surah Ali Imran. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, Allah kata, dan orang-orang yang apabila mereka itu melakukan suatu fahisyah, suatu kekejian dalam hidup. Fahisyah ni apa dia, ikhwan? Fahisyah ni benda kita buat kalau orang tahu, maruah kita jatuh. Kalau orang tahu, orang ternampak kita buat,
maka jatuhlah maruah kita di hadapan orang. Itu fahisyah. Termasuk dalam fahisyah ni adalah perbuatan zina. Dia fahisyah. Kalau orang tahu, rosaklah nama kita, maruah kita rosak. Dan orang-orang yang melakukan fahisyah, kekejian dalam hidup dia, yang menjatuhkan maruah dia. Au zalamu anfusahum, ataupun dia ada buat dosa lain. Dosa tu kira-kira dosa yang zalim dia pada diri dia. Zalim pada diri dia maksudnya apa dia? Kalau orang tahu pun dia tak malu apa, tapi akhirat nanti dia susah. Kerana dia kena bagi pahala dia ke orang. Lepas tu pahala dia tak cukup, dia kena ambil pula dosa orang buah atas kepala badan dia. Dah pahala tak ada, tanggung dosa orang lagi. Yang ni maknanya dia zalim dengan diri dia di hari akhirat. Ataupun orang itu melakukan perkara yang menzalimkan diri dia di hari akhirat. Habis dia buat dua benda ni, zakarullah. Masa dia buat tu dia terlupa Allah. Lepas dia buat baru dia teringat Allah. Fastaghfaru li zunubihim. Dia pun teringat, dia pun beristighfar di atas kesalahan dia tadi, iaitu fahisyah dan zalim diri dia sendiri. Bila dia beristighfar pada Allah, Nabi kata Allah Ta'ala menjawab istighfar dia dengan Allah kata, wa man yaghfiru dzunuba illallah. Allah kata, wahai hamba-Ku, siapakah yang mendapat mengampuni dosa kamu kalau tidak Allah? Sebuah sahabat semua tengok. Hak tadi dalam hadis Nabi kata, siapa yang buat dosa, habis dia buat dosa, dia bangkit, dia pergi ambil wuduk, dia sembahyang 2 rakaat, habis dia sembahyang 2 rakaat, dia istighfar pada Allah, melainkan Allah akan terima istighfar dia. Ayat Quran datang memberi penjelasan, memberi penekanan bab ni. Quran kata ada orang buat fahisyah, ada orang buat zalamu anfusahum, dia zalim diri dia. Tinggal sembahyang, zalim diri dia. Dia makan riba, zalim diri dia. Zalim diri dan zalim orang. Dia buat fahisyah, dia zalim diri dia. Kalau orang tahu, maruah dia jatuh. Fahisyah ni jatuh maruah, jatuh yang sampai peringkat teruk lah ikhwan. Dia tak boleh nak angkat muka nak berjumpa dengan orang. Keji sungguh. Orang hukum dia, orang kata lebih kurang kat dia. Itu fahisyah, kekejian. Dia akan tanggung berat. Tapi Allah tutup. Allah tak bagi orang tahu. Allah tutup. Dia buat dosa lain ataupun dia buat dosa lain. Fahisyah dia tak buat, dia zalim diri dia. Masa dia duk buat dua benda ni rancak, dia tak ingat Allah, dia terlupa. Lepas tu dia teringat Allah. Apa dia buat? Dia beristighfar pada Allah. Maka Allah kata dekat dia, hamba-Ku, kau datang beristighfar pada Aku setelah kau sedar kata itu dosa dan kau tahu hanya Aku boleh mengampun kau. Kau datang dengan ikhlas pada Aku. Tahu tak kau satu benda? Siapa pun tak akan sudi terima kau kecuali Aku seorang je. Aku saja boleh basuh roh kamu daripada dosa. Maka walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka Allah Ta'ala kata dekat dia, dia minta ampun pada Allah dengan sungguh-sungguh. Tadi dia minta ampun pada Allah, lepas dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu. Masa tu dia minta ampun, dia pun ingat dalam hati dia, ya Allah, aku tak mau ulang dah balik benda ni. Aku tak mau ulang dah balik benda ni. Apa yang aku dah buat, aku tak mau ulang dah balik. Maka Allah kata, aku pasti akan ampun dosa engkau. Ya ikhwan, artinya kalau kita dah berjaya menunaikan syarat-syarat tadi, pasal tu ikhwan, taubat ni dia kena datang daripada hati kita. Dia kena mai daripada dalam kita. Bukan kerana orang paksa, bukan kerana satu tragedi. Hati kita teringat nak kembali pada Allah. Itu nama dia hidayah taubat. Taubat, siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat, bermakna Allah bagi pada dia hidayah. Hidayah taubat. Allah sedarkan dia untuk taubat. Dan taubat dia, hari ni punya dia bertaubat daripada kesalahan dia lama-lama, itu bukan jaminan kata dia tak salah pada masa depan. Dah. Itu bukan jaminan. Dia dah bertaubat, dia bertaubat lah. Hidup akan ada ujian lagi.
Hidup akan ada ujian lagi. Antum tahu ada satu benda berkenaan dengan taubat ni, ya, kita dalam ilmu, kita belajar ilmu akidah, para nabi dan para rasul ni ikhwan, ada satu sifat Tuhan bagi dekat mereka, apa dia? Sifat maksum. Sifat maksum. Maksum ni saya pakai dalam perkataan yang biasa kita faham lah, walaupun masih ada perbahasan para ulama, tapi saya pakai bahasa yang kita duk faham biasa. Maksum ni maksud dia apa? Para nabi mereka terjamin daripada segala dosa. Kita faham lagu tu senang, walaupun ada perbahasan dalam sikit, macam dalam Dalilul Falihin ada perbahasan sikit, tapi tak apa, kita faham secara umum. Itu para nabi tak buat dosa. Tapi ikhwan, tengok bila turun surah Taubah, bila turun surah Tahrim, surah Tahrim bagi tahu apa dia? Surah Tahrim bagi tahu orang yang bertaubat pada Allah dengan taubat nasuha, apa Tuhan nak buat pada dia? Tuhan akan ampun dosa dia. Allah akan ampun dosa dia, dan Allah akan letak dia di mana? Allah akan letak dia dalam syurga. Bermakna taubat ini adalah jalan menuju syurga. Taubat ini, siapa yang taubat pada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha, dengan memenuhi syarat tadi, dia seolah-olah meletakkan diri dia di atas jalan menuju syurga. Cuba antum kait tadi, para anbiya mereka dibekalkan dengan sifat maksum, tak berdosa. Bila Allah dedahkan kepada para anbiya tentang ketinggian taubat, fadilat taubat, kesemua para anbiya telah mengambil langkah untuk bertaubat dan beristighfar pada Allah, walaupun dalam masa yang sama mereka itu maksum. Dahsyat ikhwah, dahsyat. Sepatutnya para anbiya tidak terlibat dengan taubat kerana mereka maksum. Ini dalam pemikiran biasalah. Sepatutnya para anbiya nak taubat apa, dah mereka itu maksum. Allah kata dalam Quran, inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah kata, Muhammad, dosa kamu semuanya Tuhan dah ampun. Allah ampun dah dosa kamu, dosa taqaddam, dosa yang ke depan, semua Allah ampun dah. Muhammad tak berdosa. Dan Allah sempurnakan nikmat pada Muhammad. Muhammad tak berdosa, tapi Muhammad memilih jalan untuk bertaubat dan beristighfar pada Allah sehari sampai 100 kali. Kenapa ikhwan? Kerana Allah dedahkan kepada mereka, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, Tuhan kamu akan mengampun kesalahan kamu, memadam kesalahan kamu, mengkifarahkan dosa kamu, dan menyediakan kepada kamu syurga dengan taubat. Dan Nabi sebut, Allah kata, kalau satu kaum itu, dunia ni penuh dengan orang tak berdosa, Allah Ta'ala akan cipta kaum yang berdosa, dan Allah akan hidayahkan kepada mereka taubat, dan Allah akan ampun dosa mereka dan bagi syurga pada mereka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwan menyebut kepada kita ikhwan dalam riwayat At-Tirmizi dan lain-lain daripada hadis Anas. Hadis ini hadisnya hasan. Apa Nabi sebut pada kita? Nabi kata, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nabi kata anak Adam ni semua terlibat dengan salah. Semua anak Adam terlibat dengan salah. Lepas tu Nabi sebut kalimah ni. Nabi kata wa khairal khata'ina, dalam orang yang buat salah ni ada orang yang terbaik. Siapa dia? At-tawwabun, iaitu yang bertaubat di atas kesalahan dia. Rupanya taubat ini adalah jalan menuju syurga. Pasal itu Allah bagi sungguh-sungguh kepada orang yang bertaubat ini ikhwan, Masya Allah. Dia teringat saja
Dia teringat saya nak kembali pada Allah. Tuhan tak mau akan kira. Allah mengetahui takdir kita yang dah lalu dan yang akan datang. Walaupun dalam ilmu Allah akan datang apa lagi ujian pada dia, Tuhan tak ambil kisah yang tu. Tuhan nak ambil kisah lah ni. Tadi dia buat salah, memang dia buat salah. Sekarang Tuhan nak tengok kita dengan salah ni, kita terima tak kata kita salah? Kita happy tak buat salah? Dengan kesalahan itu kita nak tunjuk sombong dan bongkak tak depan Tuhan? Kita nak menabik dada tak dengan Tuhan? Ataupun kita bila buat salah, kita sedang kita menumpang bumi Allah, rezeki Allah, semua kita tumpang. Kita jadi tawaduk depan Tuhan. Saya salah Tuhan, saya beristighfar. Walaupun saya ulang lagi sekali, taubat kita hari ini bukanlah jaminan kata kita akan tidak salah di masa akan datang. Bukan jaminan. Tapi Allah tetap suka orang bila buat salah, sebut istighfar, sebut taubat, sebut kalimah-kalimah yang dengan kalimah itu Allah mengampun dosa dia. Yang penulis sebut tadi itu, kita kena ada perkataan Allahumma taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubat saya. Ya subhanallah ikhwan, dahsyat. Dahsyat. Kerana itu untuk dapat ini ikhwan, untuk dapat ini benar-benar memerlukan ikhlas. Anda tengok berapa kes kejadian zaman Nabi kita Muhammad, orang yang buat salah datang pada Nabi. Bila mereka datang pada Nabi, Nabi telah mengasuh mereka, tarbiyah mereka, telah tazkiyah mereka, tasfiyah mereka, mendidik sebaik-baik generasi itu. Ada juga ada orang datang kepada Nabi mengaku kata dia buat dosa fahisyah, apa dia? Dosa zina. Tapi walaupun dia buat dosa zina, tapi kerana dia mengaku, dia iktiraf, dia mengaku kesalahan dia, dia pun menyesal, dia pun rasa macam nak stop dah benda tu. Bila dia mai depan Nabi, apa Nabi buat kat dia? Nabi bagi syarahan yang panjang kepada dia tak? Pertama, sikap Nabi tak mau dengar kesalahan dia cerita. Yang kedua, Nabi ambil apa? Nabi kata, pergilah minta ampun pada Allah. Kau dengan Allah. Kalau Allah tutup dosa kau jangan buka. Jangan kau pergi cerita ke orang. Nabi mengambil sikap tak mau dengar, walaupun yang cerita itu tuan punya badan, bukan orang nombor dua. Bukan kita kata third party, second party. Yang cerita itu adalah tuan yang buat dosa. Tetap Nabi ambil sikap tak mau dengar. Lepas Nabi ambil sikap tak mau dengar kerana dia cerita juga, Nabi kata minta ampun pada Allah. Demikian juga yang jadi pada Umar. Umar kata Tuhan tutup dosa engkau, kenapa kau buka? Ya ikhwan, kenapa? Kerana bila orang itu dia datang nak beristighfar pada Allah, dia telah datang ke laluan membawa dia ke syurga. Tuhan benci orang buat dosa macam mana? Tuhan benci orang yang buat dosa bila dia buat dosa, dia bangga dengan dosa dia. Dia bongkak dengan dosa dia. Kerana itu ikhwan, dalam bab ini ingin saya katakan sikit bahawa apabila satu orang itu dia melakukan taubat kepada Allah Jalla wa'ala, dia melakukan taubat kepada Allah Jalla wa'ala, dia kena tahu dalam diri dia, dia kena tahu. Pertama dia kena tahu apa? Taubat yang dia bertaubat dengan Allah Ta'ala itu, taubat itu adalah laluan dia ke syurga. Itu dia kena tahu. Dengan taubat itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Dia kena tahu. Dia bersih kepada Allah. Dan dia kena tahu pada menyatakan bahawa dengan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala itu ikhwan, Allah Ta'ala akan membawa dia kepada aflah. Kepada apa? Kepada kejayaan hati. Kejayaan hati tak sama dengan kejayaan tubuh badan. Kejayaan hati, tenang, damai, sakinah, mutmainnah, itu kejayaan hati. Dengan taubat tadi, Allah Ta'ala akan membersihkan hati dia. Dan dia yang bertaubat itu ikhwan, dia kena tahu kata apa dia? Dia kena tahu pada menyatakan bersungguh-sungguh dalam hati dia bahawa Allah Ta'ala itu sangat penyayang. Allah kata, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim.
Allah kata, Muhammad, bagi tahu pada hamba aku, sesungguhnya aku ini, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, aku ini sangat pengampun dan penyayang pada hamba aku. So, bila dia bertaubat, dia semayang sunat taubat 2 rakaat. Lepas daripada dia mengaku, dia teringat kata dia salah, dia pergi ambil wuduk, dia semayang. Sama ada dia semayang sunat 2 rakaat ke, ataupun dia semayang apa-apa sekalipun, semayang fardu ke, semayang wuduk ke, janji dia pergi semayang 2 rakaat. Lepas semayang dia beristighfar pada Allah, Allah nak ampun dosa dia. Masa tu dia kena ingat bahawa Allah Ta'ala yang dia sembah itu Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala akan ampun semua kesalahan dia. Ikhwan, kalau dia boleh jaga kesemua ni ikhwan, maka taubat dia itu telah memenuhi di sisi makna syarak, dan tidak ada sebab dia nak takut bahawa Allah tak terima taubat dia. Tak ada sebab. Maka orang yang bertaubat itu, apa dia kena buat ikhwan? Bila dia bertaubat, apa dia kena buat? Satu, dia kena sembunyikan, sorokkan ke semua dosa-dosa dia. Jangan cerita ke orang. Ini berdasarkan suatu hadis yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim. Tak payahlah sahabat apa kedudukan dia. Nabi guna perkataan apa ikhwan? Nabi guna perkataan, Nabi kata, kullu ummati mu'afan illal mujahirina. Nabi kata, kesemua umat aku mendapat kemaafan daripada Allah. Allah ampun. Umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang dirahmah, ummatan rahmah, umat yang marhum. Umat Muhammad ni umat yang marhumah, dirahmati Allah. Semua umat aku Tuhan sediakan kemaafan. Nabi kata kecuali siapa dia? Kecuali yang dipanggil dengan nama Al-Mujahirin. Kecuali mereka dipanggil Al-Mujahirin. Al-Mujahirin ni siapa dia ikhwan? Satu, kita boleh terjemah Al-Mujahirin ni dengan makna apa? Orang yang buat dosa cara bangga dan menampakkan dosa daripada orang. Itu nama dia Al-Mujahirin. Dia jaharkan dosa dia. Kan kita belajar sembahyang kan, ada bacaan jahar, ada bacaan sir. Jahar maksudnya baca kuat-kuat. Mujahirin, Allah beri kemaafan pada umat Muhammad kecuali yang mujahirin, yang dia buat dosa, dia bangga dan dia nampakkan pada orang ramai. Itu satu makna mujahirin. Mujahirin juga bermakna apa ikhwan? Orang yang dia buat dosa, yang kalau mengikut riwayat ini, dia buat dosa pada waktu malam, Allah tutup. Dia yang pergi buka pada waktu siang, walaupun dengan cara bukan bangga-bangga, melawak-melawak. Dia pergi cerita A sampai Z semalam dia buat apa, Allah tutup, dia pergi buka. Dia buka dalam Facebook ke, dia buka dalam siri motivasi ke, ataupun Al-Mujahirin juga sebab dia orang yang memaksa orang lain membuka aib peribadi dia atas nama apa sekalipun. Atas nama kita nak berkongsi lah pengalaman dengan orang. Sahabat-sahabat pernah buat dosa apa, mari kita berkongsi. Masa sahabat buat dosa, hati rasa apa, dia duk pergi kerobek dosa orang. Ini juga dipanggil mujahirin, orang yang menzahirkan dosa orang lain. Nabi kata, ingat, umat aku dimaafkan kecuali orang yang ada akhlak ni Tuhan tak mau maaf, sampai dia berhenti tabiat tu. Maka katalah buat zina. Lepas dia buat zina, dia bertaubat. Lepas dia taubat, jangan cerita zina dia ke orang. Jangan, andai kata dia buat dosa, dia rasa tak tenang, macam mana dia nak buat, katalah dia nak jumpa satu ustaz, nak minta pedoman, boleh. Tapi jangan cerita dosa apa dia buat. Tanya pada ustaz tu, ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh menenangkan hati kita berdasarkan petunjuk Quran dan Sunnah? Bagi soalan lagu tu. Jangan pergi habaq, ustaz, saya begini, ustaz, saya begini. Ustaz pula dengarkan bagi petua. Besok ustaz buat ceramah, ustaz pula akan cerita.
Baru ni adalah orang yang jumpa saya, dia mengaku dia tak tenang kerana dia buat dosa. Tuan-tuan tahu dosa apa dia buat? Dia zina. Ustaz itu jadi muhajirin, mujahirin, orang yang menjaharkan dosa orang lain. Maka tugas orang yang bertaubat, ikhwan, setelah dia bertaubat, dia kena tutup dosa dia. Dia kena tutup dosa dia. Jangan cerita dosa dia ke orang. Sengak. Orang pergi jumpa Nabi, Nabi ni orang yang paling amanah, ikhwan. Allah punya percaya kat Nabi sampai bagi wahyu kat dia. Nabi ni diamanahi oleh Allah. Para malaikat pun amanah dengan Nabi. Nabi cukup amanah. Pun orang yang amanah ni, orang yang cerita dosa peribadi, dia tak mau dengar. Dia berbeza dengan umat hari ni. Nak ambil dosa peribadi orang, nak cerita, buat bahan ceramah, buat tajuk kuliah. Ini sekali-kali kita jauhi. Ini bukan daripada manhaj para rasul. Dosa dia itu dosa dia dengan Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, setelah dia bertaubat, apa dia kena buat? Setelah dia bertaubat pada Allah, ikhwan, dia kena memperbanyakkan ibadat dia kepada Allah, kebajikan-kebajikan, supaya dia jadi seimbang balik. Kebajikan yang dia buat ni supaya boleh menutup kesalahan-kesalahan dia. Kan Nabi pesan pada sahabat, ikutilah kebaikan itu ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Ikutilah setiap kejahatan kita buat, lepas kita terbuat salah, cepat-cepat buat baik. Sedekahlah, mendoakan orang kah, tilawatul Quran kah, charity untuk orang kah, menderma kah, buat kebajikan. Ikhwan, itu di antara amanah yang ada, yang mesti dilakukan oleh orang yang bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Penulis sebut kepada kita tadi apa dia, ikhwan? Penulis kata kepada kita bahawa dia kata apa tadi? Penulis kata kepada kita tadi, dia kata di antara syarat-syarat yang kita baca tadi, iaitu dia kena berdoa banyak pada Allah. Ya, betul, ikhwan. Kalau kita buka Al-Quran, ikhwan, penuh dengan banyak ayat-ayat dalam Quran. Allah mengajak kita nada doa, minta ampun pada Allah. Macam dalam Al-Quran Allah menyebut pada kita, Rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang Quran ajak kepada kita. Kita kata Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana ighfir lana zunubana, Tuhan kami ampunkanlah dosa kami. Ya, ini doa-doa yang kita boleh baca, ikhwan. Kita baca Rabbana ighfir lana zunubana, ya Allah ampunkanlah dosa kami, wa israfana, dan ampunkanlah israfana, benda yang kami buat ni, telajak-telajak ni, benda yang kami buat terlebih-lebih ni. Rabbana ighfir lana zunubana wa israfana, ampunkanlah dosa kami dan benda-benda yang kami banyak telajak ni, ya Allah, berlebih-lebihan kadang kami buat, ampunkan kami, ya Allah. Wasabbit aqdamana, kukuhkanlah pendirian kami, kukuhkanlah tapak kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami atas orang-orang yang kafir, ya Allah. Ataupun kita boleh ulang doa kita yang memang kita duk baca sebelum tidur tu, akhir daripada Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini ada perkataan apa, ikhwan? Perkataan wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Apa dia? Tuhan, wa'fu 'anna, Tuhan
bagilah kepada kami kemaafan. Bagilah kepada kami kemaafan. Waghfir lana, ampunlah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Kaulah maula kami, penolong kami, pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Atau kita boleh ulang dalam bab taubat ini, kita panggil doa yang menjadi penghulu bagi doa untuk orang yang bertaubat. Dalam hal bertaubat ni, dia ada doa yang doa itu menjadi penghulu segala doa dalam urusan taubat yang dibaca oleh Nabi Adam alaihi salam. Doa yang pertama dibaca atas muka bumi ini oleh Adam dan Hawa. Apa dia? Quran rakamkan. Quran kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dahsyat doa Adam ni, sangat dahsyat ikhwan. Kita kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai pencipta kami, zalamna anfusana, kami telah zalim dengan diri kami. Kita ingat ayat tadi, Ali Imran tadi. Allah kata, walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Siapa yang buat fahisyah atau zalim diri dia. Adam tak buat fahisyah, tapi Adam zalim diri dia. Apa dia? Dia pergi bagi makan pokok tu. Yang Tuhan kata, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Kalau kamu dekati pokok ni Adam, dekati sahaja, kamu akan jadi orang yang zalim. Apatah lagi kalau kau makan. Akhirnya Adam mengaku dia zalim diri dia, dan itu satu dosa, dia langgar Tuhan. Dia kata, zalamna anfusana, dia dengan Hawa, kami telah zalim diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tutup kepada kami pintu kemaafan, pintu pengampunan dan pintu rahmatmu pada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Adam sebut dengan taukid, lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna, Adam kata tak syak lagi, pasti dan pasti dan pasti kami akan jadi orang yang sangat rugi di akhirat. Rugi akhirat bukan rugi dunia ikhwan, rugi akhirat, confirm masuk neraka. Pasti ya Allah, kami akan jadi orang yang sangat rugi. Maka Adam meminta apa dia? Meminta ampun daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Ini doa ikhwan, bila Adam baca saja terbuka 7 pintu langit. Para malaikat menangis bila dengar Adam baca doa ni. Kesemuanya meminta Allah Ta'ala menerima taubat Adam. Maka Allah kata dalam Quran, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah kata Adam telah berjumpa dengan suatu kalimah, yang dengan kalimah itu menyebabkan Allah terima taubat dia. Fatalaqa adamu min rabbih, Adam telah pun berjumpa dengan kalimat Tuhan dia. Kalimat apa ikhwan? Kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam jumpa kalimat ni, maka Adam ambil kalimat ni, dia ucap pada Tuhan dia. Maka fatalaqa adamu min rabbih kalimatin, Allah kata apa? Fataba alaihi. Dengan kalimat itu Allah terima taubat Adam, dia bertaubat pada Allah. Maka ini semua ikhwan apa dia? Ini semua di antara doa-doa, perkataan-perkataan yang menunjukkan kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Pakailah. Istighfar saja boleh, sayyidul istighfar pun boleh, apa-apa saja yang kita jumpa, kita pakai. Supaya apa ikhwan? Supaya kesemua itu menjadi suatu pengukuhan kita di dalam melakukan taubat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka penulis bagi tahu pada kita ikhwan, takat ini kita jumpa taubat menurut bahasa bermakna kembali pada Allah. Taubat menurut syaraknya ialah di dalamnya ada penyesalan, pengiktirafan, di dalamnya ada pengakuan diri terhadap dosa, penyesalan,
meninggalkan dosa itu, bercita-cita tidak mau kembali kepada dosa, mengembalikan hak orang yang patut dikembalikan, bertaubat pada masa yang diterima taubat, berdoa kepada Allah supaya diterima taubatnya, dan ikhlas dengan segala taubatnya itu. Dan orang yang bertaubat ini ikhwan, dia kena ingat banyak dalam diri dia bahawa taubat yang dia taubat pada Allah Ta'ala itu adalah jalan menuju ke syurga. Betapa besarnya rahmat Allah kepada orang yang bertaubat. Dengan dia bertaubat itu, Allah akan cuci segala dosa dia. Bukan main-main. Pasal itu daripada awal lagi dipanggil taubatan nasuha, taubat yang murni. Dan bila dia bertaubat, apa dia kena pasti ikhwan? Dia tidak berbangga dengan dosa yang dia buat. Sebab itu menyebabkan Tuhan tak akan terima taubat dia. Dan apa dia kena buat lepas dia taubat? Lepas dia buat syarat-syarat ni, dia kena sembunyi dosa dia. Jangan cerita ke orang. Walaupun kepada isteri sendiri, suami sendiri, jangan cerita. Kadang ada pasangan kita yang apa? Apa bahasa kata apa? To be honest. To be honestly. Apa nak jadi apa? Jujur. Jujur sama-sama. Dia lah honestly to be apalah tak tahu lah. So I trust you. You trust me. You jam, I jam. Yalah tak apalah, menikah lah. Dah menikah habis. Ada satu lagu, tak silap saya, dinyanyikan oleh saya tak pastilah, tapi saya rasa dia bukan Melayu, antara dua lelaki ni. Dia kata dalam lirik tu lah, dia kata apa, lelaki tu kata, siapakah pria sebelum aku, siapakah pria sebelum aku yang kau cintai sampai kau merana. Tu perempuan ni pula kata, siapakah wanita sebelum aku yang kau cintai hampir kecewa. Ada lagu tu. Saya memang hilang semua siapa penyanyi. Tapi orang Malaysia tu 80-an saya dengar lagu ni. Okey, betul. Siapakah pria yang kau cintai sebelum daku? Siapakah dia sebelum daku yang kau cintai hingga kau merana? Tu perempuan tu jawab pula, siapakah gadis yang kau cintai sebelum aku hingga kau kecewa? Lepas tu dia sama-sama kata, usah diungkit kisah yang lama. Tak silap saya Francisca Peter. Dia duduk main dah. Dengan Roy Martin. Roy and Friends. Depa. Kan depa kan. Dalam lagu tu. Kadang depa ni begitulah. Sembang-sembang. Bini tanya kat lelaki, abang, honestly abang, I trust you abang. I trust you. Abang dulu sebelum kahwin dengan cik, dengan sayang, abang pernah tak bercinta dengan orang lain? So bila soalan tu main, lelaki tu pucat dah. Pasal dia minta jujur. Pasal benda ni berlaku sebelum nikah, sebelum berkenal pun. Dia kata ada lah. Lelaki ni jarang mohong. Ada. Tak cukup lah kan? Dia korek lagi. Dia kata, abang cinta sampai tahap mana? Dia tu kata, kalau tinggi komputer, tinggi lagi lah cinta kami. Sampai mana abang? Dia ni bila lagi bini duk tanya sampai mana, dia kata sampai tak sampai lah, sampai dia tu gugur. Pergi. Abang bercinta ambil tara tu, baik. Apa suami ni dah buat? Dia telah menceritakan fahisyah yang dia lakukan. Dan dengan itu ikhwan, berapa banyak rumah tangga yang dalam duk elok-elok, kerana hang duk ungkit cerita lama aku ungkit cerita lama hang, jadi apa? Jadi rosak. Maka pasal itu daripada awal, bila kita kahwin, terutama yang muda-muda ni, suami kita sebelum ni jebon kah dia?
mat bornkah dia, bini kita sebelum kita miliki dia siapa, itu bukan urusan kita. Tutup. Tak mau tahu. Sebab orang macam cerita kat Nabi, ya Rasulullah saya zina, Nabi tak mau tahu. So kita pun tak mau tahu. Dulu hang siapa aku tak mau tahu. Yang aku tahu sekarang ni hang bini aku, hang bagus, hang orang yang beribadat, hang yang duk puasa di sini dengan khamis, hang bagus. Aku balik rumah, aku nak makan nasi dengan hang beritahu puasa, hang bagus. Walaupun aku duk naik angin dah. Tapi hang tak bagus. Hang bini aku. Lah ni hang bini aku. Kenapa kita tak boleh terus terang ambil taral tu, ikhwan? Kenapa? Kerana Nabi beritahu pada kita, semua umat dimaafkan kecuali orang yang mujahirin, orang yang menjaharkan dosa dia. Jadi itu kena dijaga oleh orang yang bertaubat. Dan bila orang datang kepada kita cerita dia bertaubat, jangan kita korek dosa orang. Tak mau dengar pun pasal dosa, nak dengar pasal kebaikan dia. InsyaAllah ikhwan, pada pertemuan kita akan datang, penulis nak beritahu pada kita apa dia, ikhwan? Dia nak beritahu apakah perkara yang menyebabkan kita susah bertaubat. Ini menarik, ikhwan. Apakah menyebabkan kita susah nak bertaubat? Maka penulis nak berkongsi yang tu pada kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Pada masa akan datang kita dapat keluasan, kita boleh dah berkuliah, alhamdulillah. Doa-doa kita didengari oleh Allah Ta'ala. Pemerintah membenarkan kita berkuliah dan kita boleh berkuliah, insya-Allah. Kita akan baca buku ini juga untuk kita cuba habiskan. PKP ni mungkin habis, tajuk ni mungkin tak habis lagi, ikhwan. Panjang tajuk ni, maknanya nak taubat sangat kan. Mari kita baca buat taubat, kita ambil tahu pasal taubat, kita selam, kita kaji, kita tengok, lepas tu kita tengok manhaj yang keliling masyarakat kita pakai dalam bertaubat itu sama tak dengan ilmu yang diajar oleh para ulama kita berdasarkan Quran dan Sunnah. Hayakumullah, barakallahu fikum, wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.